Korang ada duit yang banyak, tapi korang simpan kat mana? Apa? Korang tak menyimpan? Rugi betul lah bagi orang yang tak menyimpan ni. Sebenarnya simpanan perlu ada bagi kegunaan waktu kecemasan. Bagi yang simpan duit, korang simpan duit kat mana? Berbaloi ke simpan duit banyak tu? Bayangkan, korang buat ASB financing dengan kadar keuntungan yang ditetapkan oleh bank sebanyak 5%, kemudian dividen pula 5%. Adakah korang rasa berbaloi pelaburan sebegini? Bila korang ada duit, korang kena tahu bahawa setiap tahun akan ada inflasi. Tahun lepas sahaja inflasi sebanyak 2.48%. Hanya pada tahun 2020 sahaja tiada inflasi berlaku. Ia berlaku deflasi. Tahun-tahun lain, kalau korang lihat daripada sejak merdeka sehinggalah tahun ini, inflasi menemani kita tiap-tiap tahun tanpa gagal. Saya nak bagi contoh mudah berkaitan dengan inflasi ini. Kita menyimpan pada tahun 2015. Kadar inflasi yang terkumpul adalah sebanyak 10.94%. Kalaulah korang kenal seorang makcik ni niaga hebat, banyak duit, kemudian simpan saja di bawah bantal, contohnya sebanyak RM100,000, setelah beberapa tahun nilai sebenar wangnya tadi hanyalah lebih kurang RM90,000 sahaja setelah ditolak inflasi sebanyak 10% tadi. Itu belum ditolak zakat. Kalau dikira zakat daripada 2015 sehinggalah tahun 2021 sebanyak 17.5%. Korang campurkan kadar inflasi 10% dengan 17% sebanyak 27%. Seolah-olah walaupun dia memegang duit sebanyak RM100,000, tapi sebenarnya nilai yang ada di tangannya hanyalah RM73,000 lebih kurang. Apa? Korang tak bayar zakat? Jangan salahkan saya. Sebab saya sentiasa nasihatkan orang, kita ni biarlah duit kita semakin mengucup, tetapi kita dalam keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hidup di dunia ni sekejap je. Bukannya hidup lama pun. Paling-paling 60 tahun. Setelah itu kita hidup yang kekal abadi, sama ada di syurga ataupun neraka. Saya nak memilih syurga, tuan-tuan. Setiap pelaburan yang kita lakukan akan sentiasa berlawan dengan inflasi. Kalau kita untung setahun 5%, inflasinya 2%, kita sebenarnya hanya untung 3% sahaja. Itu belum tolak zakat. Kalau ditolak zakat 2.5%, keuntungan hanya lebih kurang 1% sahaja. Itulah hakikat yang kita kena terima. Inflasi ini menyebabkan kuasa membeli kita sangat-sangat menipis dan kurang. Duit banyak tetapi nilai barang semakin meningkat. Menyebabkan sama sahaja kita tetap tak dapat nak membeli barang yang kita mahukan. Sebab itu dalam hadis ada menyebutkan harta yang tidak diniagakan ataupun dilaburkan akan dimakan oleh zakat. So, kalau korang tahu ada sesiapalah yang menyimpan duit dekat rumah, bawah bantal, tin Milo ataupun menyorokkan dekat lemari, gobok dan sebagainya, korang nasihatkanlah dia. Kalaulah dia mampu untuk berniaga, korang nasihatkan dia berniaga agar hartanya berkembang. Tapi kalau dia tak reti nak berniaga, fail bab berniaga ni, korang boleh cadangkan dia untuk letakkan duit dekat mana? Di tabung haji. Walaupun kadar dividen dia tak setinggi pelaburan yang lain, tetapi zakat telah dibayarkan. Itu yang paling penting. Kita akan lega bila gugurnya kewajipan zakat itu. Zakat kita telah dibayarkan oleh pihak yang lain. Jadi alhamdulillah, sepatutnya dengan ini kita merasa lega dan tenang hati. So, inflasi ni satu benda yang tak dapat nak dielakkan. Tidak kiralah negara tadi kuasa besar ataupun kuasa kecil. Malaysia ni hanyalah negara yang membangun, belum lagi dipanggil negara maju. US walaupun mata wang dia semakin meningkat berbanding dengan duit kita dah RM4.40 $1. Jadi duit kita semakin merendah, duit dia macam kekal ataupun makin meningkat. US juga mengalami inflasi. Malah inflasi yang mereka alami ini lebih tinggi daripada yang kita alami. Tahun 2021 inflasi yang kita alami ialah 2.48%. Tapi di US jumlahnya bercecah 4.7%. Tengok, inflasi mereka lebih tinggi. Tetapi rakyat Malaysia lah lebih terasa dengan terjunamnya duit kita lebih rendah, menyebabkan harga barang bukan naik sebagaimana inflasi. Inflasi naik 2% tapi harga barang naik 10%, 20%, 30%. Contohnya harga minyak masak yang naik melampau-lampau tanpa kawalan. Jadi nak tak nak, duit korang yang ada tu jangan simpan di dalam rumah ataupun di mana-mana akaun wadiah, kerana wadiah pulangannya terlampau sedikit dan anda perlu bayar zakat daripada wang simpanan anda. Kalau ada yang simpan di wadiah, pindahkanlah ke tempat pelaburan yang lebih baik. Kalau saya, macam saya sebut tadi, simpan di tabung haji. So, yang mana korang lebih takut? Harta yang dimakan zakat ataupun inflasi yang melanda negara kita? Nak melabur? Jangan tanya saya bukan sifu pelaburan. Jadi saya serahkan kepada anda untuk memilih instrumen ataupun institusi pelaburan yang berbaloi untuk anda. Okey, itu saja untuk video kali ini. Bye.